السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyambung semula kelas pengajian kita, iaitu bacaan hadis-hadis daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-13. Al-hadithu al-thalitha ashar, hadis yang ke-13. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الثالث عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. Hadis ini diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita melihat ataupun membincangkan tentang faedah-faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini, adalah lebih baik untuk kita berkenalan dengan perawi yang meriwayatkan hadis ini, yakni merujuk kepada sahabi al-hadis, iaitu sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hamzah Anas bin Malik ibn An-Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu an. Beliau adalah khadami Rasulillah. Beliau adalah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut sebagai khadam? Kerana sewaktu beliau masih lagi kecil, ketika usia dia dalam 10 tahun, mak dia Ummu Sulaim bawa dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyerahkan anak dia Anas ni supaya boleh jadi khadam, berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas telah pun berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 10 tahun. Tempoh 10 tahun. Anas pernah berkata, sepanjang aku berkhidmat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, tak pernah pun baginda memarahi, mencela, mengangkat suara dengan Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan Anas telah mendapat kelebihan dari sudut bersahabat dengan Nabi serta berkhidmat dengan Nabi. Jadi macam orang panggil PA lah zaman lah ni kan, personal assistant kan. Jadi Anas ni adalah PA Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau dapat satu kelebihan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah doa kepada Anas. Nabi pernah doa dengan doa apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyakkanlah harta, yakni Anas ni lah. So Nabi doa supaya Allah Ta'ala banyakkan harta Anas ni, dan juga anak-anak dia.
wa atil umrahu, dan panjangkanlah umurnya, kan, wa barik lahu, dan berkatilah dia, wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam syurga, kan. Kita ni bila dapat kesempatan untuk dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak adalah, kan, tak adalah kelebihan yang ataupun sesuatu yang kita impikan dalam hidup ni, melainkan dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana doa Nabi ni sudah semestinya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So Anas ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa dia supaya banyakkan harta dia, dan memang terbukti selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas ni memang jadi kaya. Wa akthir malahu wa waladah, banyakkan harta dia dan juga anak dia, kan. Jadi dikatakan di akhir hayat Anas ni, anak dia campur dengan cucu dia dekat 100 orang. Anak dengan cucu. Jadi nak kata ramai itulah, kan. Kemudian Nabi juga doa wa atil umrahu, kan, dan juga panjangkanlah umur dia, kan. Sebab itu dikatakan Anas bin Malik ni dia meninggal waktu umur dia 107 tahun. Panjanglah, kan. 107 tahun. Dan dia meninggal di Basrah pada umur pada tahun 93 Hijrah. Jadi dia dah di akhir usia dia ni dah tengok dah lah hasil doa yang Nabi doa pada dia, kan. Maknanya harta dia pun banyak, anak cucu dia pun ramai, umur dia pun dah panjang. Berkatilah dia. Keberkatan tu dikatakan para ulama kata, kebun kurma orang lain kalau buah setahun ni mungkin sekali saja, tapi dia 2 kali, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas kata semua tu aku dah tengok dah, melainkan hak last sekali, yakni masukkanlah dia ke dalam syurga. Jadi hak ni nak kena mati dululah, kan. Jadi inilah Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan Anas bin Malik seperti mana saya sebut tadi, dia meninggal pada tahun 93 Hijrah, dan jenazah dia diuruskan ataupun dimandikan oleh anak murid dia, iaitu Muhammad ibn Sirin, salah seorang tabi'in yang masyhur. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis kita pada malam ni seperti mana yang saya nyatakan tadi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Maknanya hadis ni adalah hadis yang berstatus muttafaqun alaih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapati hadis ini antara yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kenyataan pertama kita tengok dulu. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum, tidak beriman. Kalau terjemahan literal kita kata tak beriman. Tak beriman kamu ni, sehinggalah kamu mengasihi saudara kamu seperti mana kamu juga mengasihi diri kamu sendiri. Jadi tidak beriman, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan ini, kalau nak difaham secara zahir, bukankah iman itu lawan dia kufur, Jadi adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan dalam hadis ini penafian iman secara menyeluruh, ataupun ia melibatkan penafian kamalul iman, yakni kesempurnaan iman? So dalam hal ini para ulama menyatakan bahawasanya lafaz hadis la yu'minu, penafian di sini bukanlah membawa maksud secara literal begitu, akan tetapi ia membawa maksud penafian kamalul iman, kesempurnaan iman. Baik, tuan-tuan, kita ni dalam kita berinteraksi dengan nas-nas syarak, kita sepatutnya mendahulukan makna yang zahir, makna yang jelas, sebelum kita nak takwil, datang dengan takwilan tertentu. So kalau nak takwil,
kita mesti ada nas terhadap takwilan tersebut. Jadi apa nas untuk kita nak kata penafian di sini bukan membawa maksud penafian iman secara keseluruhan, sebaliknya ia adalah penafian kesempurnaan iman. So hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dengan lafaz yang ada sedikit berbeza, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mencapai, takkan tercapai seseorang hamba ini hakikat keimanan yang sebenar-benarnya sehinggalah dia mencintai untuk orang lain apa yang dia, sehinggalah dia suka untuk orang lain apa yang dia suka untuk dirinya daripada kebaikan. Jadi bila Nabi SAW kata la yablughu 'abdun haqiqatal iman, maksudnya haqiqatal iman kamalul iman, kesempurnaan iman. Jadi takkan sampai tahap kesempurnaan iman, maka ini menunjukkan bahawasanya penafian tersebut adalah bukan merujuk kepada penafian secara literal, secara menyeluruh. Dan kita juga bila tengok kepada hadis-hadis yang lain, Nabi SAW juga pernah menyebut dalam lafaz ataupun dalam konteks yang lebih kurang juga, kan? Antaranya kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina satu orang yang penzina ini ketika mana dia berzina, dia tu seorang yang beriman. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah mencurinya seorang pencuri ketika mana dia sedang mencuri itu, dia tu seorang yang beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah minum arak ketika mana dia sedang minum, dia tu seorang dianggap seorang yang mukmin. Jadi para ulama di kalangan ahlus sunnah tak kata bahawasanya orang yang berzina itu kafir, keluar daripada Islam. Kan? Nampak? Begitulah juga orang yang mencuri, begitulah juga orang yang minum arak, dan ini semua termasuk dalam kabairudz dzunub, dosa-dosa besar. Dan kita tahu di kalangan ahlus sunnah, pendirian ahlus sunnah dalam masalah ini, mereka tidak mengeluarkan pelaku dosa besar daripada daerah iman. Jadi yang buat benda ni adalah khawarij. Khawarij bagi mereka murtakibul kabair, pelaku dosa besar, dianggap sebagai kafir, keluar daripada Islam. Wal'iyadzubillah. Jadi kita ahlus sunnah ambil pendekatan yang seperti mana yang Nabi SAW, para sahabat berpegang dengannya, yakni kita tidak mengeluarkan mereka ini daripada kekufuran, daripada iman, selagi mana dia masih lagi kekal beriktikad bahawasanya apa yang dia buat tu adalah satu dosa, kan? Cuma dia tak nak buat, macam mana dia tersilap ataupun terlanggar, kan, batasan syarak. Jadi penafian Nabi SAW dalam hadis tersebut bukanlah membawa maksud penafian keimanan secara menyeluruh, sebaliknya penafian kesempurnaan iman. Samalah juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga pernah bersabda, la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak sempurna iman siapa-siapa yang jiran dia tidak aman daripada kejahatan dia. Sampai macam tu sekali Nabi SAW menjaga hak-hak jiran. Jadi Nabi SAW menafikan kesempurnaan iman seseorang tu apabila jiran dia ni terpaksa berdepan dengan banyak masalah, yang mana masalah itu dia yang timbulkan. Jadi dia senantiasa menyakiti jirannya. Lalu Nabi SAW kata, orang yang buat perangai macam ni tidak sempurna imannya, kan? Jadi daripada sini dia mai pula satu perbincangan di kalangan para ulama, apa kita nak kata dengan, ataupun kita nak labelkan orang yang melakukan dosa ni, pelaku dosa besar ni lagu mana? Kita nak panggil depa ni mukmin ke ataupun muslim?
kan. Jadi dalam hal ini di kalangan para salafus salih ada dua pandangan dalam masalah ni. Ada yang kata pertama, orang yang buat dosa kecil kita panggil dia mukmin naqisul iman. Mukmin tapi iman dia turun. Iman dia turun. Iman dia kurang. Kalau dia buat dosa besar, kita panggil dia muslim. Panggil muslim. Tapi ada di kalangan ulama salaf juga menyatakan bahawasanya kalau dia buat dosa besar, kita tetap panggil dia mukmin, tetapi mukmin naqisul iman. Mukmin yang mana iman dia berkurang. Dan ini bertitik tolak dalam usul yang kedua-dua pihak yang ada perbezaan pandangan ni, depa semua sepakat dalam masalah iman ni yazid wa yanqus. Iman ni bertambah dan juga berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan sebab melakukan ketaatan, berkurang dengan sebab kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jadi hadis ini pada dasarnya membicarakan tentang untuk seseorang itu mencapai kesempurnaan iman, maka dia dituntut untuk dia ni suka untuk saudara dia apa yang dia suka untuk dirinya, dan dia juga benci kepada saudara dia seperti mana dia benci juga benda tu diperlakukan ke atas dirinya, kan. Jadi ini konteks hadis ni. Baik, apa kena hadis ni dengan hadis sebelum ni? Hadis sebelum ni yang kita dah belajar pada bulan yang sudah, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk di antara baiknya Islam seseorang tu bila mana dia meninggalkan sesuatu yang tak penting bagi dirinya, kan. Jadi apa munasabah, apa kaitan hadis yang sebelum ni dengan hadis yang kita belajar pada malam ni? Kaitannya adalah dari sudut, ada orang yang mungkin faham bahawasanya dah Nabi kata termasuk di antara baiknya Islam seseorang tu, dia hendaklah tinggal benda yang tak penting bagi dia, kan? Benda yang tak ada kena mengena dengan dia. Lalu ada orang mungkin akan ambil hadis tersebut untuk menafikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kan? Ajak orang buat baik, cegah orang daripada buat kemungkaran. Bukankah kita pernah dengar orang kata bila kita nasihat dia, jangan buat benda ni, kan? Yang ni tak boleh, yang ni haram, yang ni Islam larang, dia kata tak usah masuk campur lah, kan? Hidup kita kan masing-masing, kubur asing-asing. Nabi pun pernah kata termasuknya baik Islam seseorang tinggal benda yang tak ada kena mengena dengan diri dia, tak penting bagi dia. Jadi ini urusan hidup aku, biar pergi kat aku lah. Hang punya hang, aku punya pasal, kan? Aku punya hal, hang jangan nak masuk campur. Lalu kita kata Nabi yang sebut hadis tu Nabi yang sama juga sebut, kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Saudara adalah saudara seislam dengan saya seperti mana saya nak kebaikan untuk diri saya juga nak kebaikan kepada saudara. Jadi seperti mana saya tak suka keburukan ke atas saudara saya, maka seperti itu jugalah saya tak mau keburukan tu berlaku ke atas diri saya, kan? Jadi itu antara kaitan antara hadis sebelum ni dengan hadis yang kita bincang pada malam ni. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut hadis-hadis yang lain dalam konteks dan juga dalam maksud yang hampir sama. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad daripada Muadz ibn Jabal radhiyallahu an, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an afdalil iman. Muadz tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman yang paling afdal. Lalu Nabi SAW jawab, afdalul iman, seafdal iman, sebaik-baik iman, an tuhibba lillah, hendaklah engkau sayang kerana Allah, wa tubghidha lillah, dan juga engkau marah kerana Allah, wa tu'mila lisanaka fi dzikrillah, dan juga manfaatkan lisan ini untuk berzikir, zikir kepada Allah,
Lalu Muaz tanya lagi, wa madza ya Rasulullah, apa dia wahai Rasulullah? Mana dia tak apa nak faham apa yang Nabi sebut tu. Lalu qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik, iaitu engkau suka untuk orang lain apa yang engkau suka untuk diri engkau sendiri, wa takraha lahum ma takrahu li nafsik, dan juga engkau tak suka, benci untuk mereka apa yang kau tak suka untuk diri engkau sendiri, wa an taqula khairan aw tasmud, dan juga hendaklah engkau cakap benda yang baik ataupun engkau diam. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam memperincikan ataupun menyebutkan tentang antara maksud yang dikatakan cinta ataupun sayang kerana Allah serta benci kerana Allah itu apabila kita suka ataupun suka sesuatu ataupun nak sesuatu yang baik tu kepada saudara kita seperti mana kita nak untuk diri kita, dan begitulah sebaliknya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW juga pernah nasihat sahabat dia, yakni Abu Dhar radhiyallahu an. Abu Dhar sahabat Nabi SAW, satu orang yang saleh, wara' kan. Lalu Nabi pernah nasihat kepada Abu Dhar. Dia kata, ya Aba Dharrin, inni araka dha'ifan. Kata Nabi SAW, wahai Abu Dhar, sesungguhnya aku tengok hang ni lemah. Dha'if ni lemah lah kan. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Ni sesungguhnya aku suka untuk engkau apa yang aku suka untuk diri aku sendiri. La ta'ammaranna 'ala ithnain, jangan engkau menjadi pemimpin ke atas dua orang. Maksudnya jangan jadi pemimpin lah, jangan pi duk ambil jawatan. Wala tawallayanna malal yatim, jangan juga duk pi terlibat dalam menguruskan harta anak yatim. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita ni selalunya dengan kawan-kawan orang yang rapat ni, kita kadang-kadang kita suka dengar benda-benda yang bila dia cakap kat kita benda yang baik-baik saja kan. Tapi kalau dia satu hari main habaq kat kita, kita ni mungkin semangat nak jadi apa, nak jadi pengurusi masjid ke kan, nak pergi jadi tinggi sikit lah yang berhormat ke, wakil rakyat ke kan. Tiba-tiba kawan kita main nasihat, aku rasa hang ni kita kawan lama dah, jadi aku ingat aku nak nasihat hang lah, kalau boleh hang tak usah lah duk masuk politik ni kan. Aku duk tengok orang lain yang masuk politik ni semua jadi semak belakang kan. Jadi aku rasa tak usah lah kan, lebih baik hang tak usah masuk lah lambat ni. Kita yang tengah semangat ni, kita kata kat dia, hang ni hang kira ni kan, kira nak cantah aku kan, nak lawan ke, ataupun kita nampak nasihat itu sebagai satu nasihat yang negatif, sebagai satu nasihat yang negatif. Sebab kan kita ni suka dengar yang baik-baik. Sebab itulah ramai orang hari ni dia suka kepada penasihat ni dalam bentuk penasihat 25%. Macam Piramli sebut kan, penasihat yang ada kepentingan, yang mana akan hanya nasihat benda-benda hak baik-baik, hak elok-elok, hak benda yang kita suka dengar. Tapi bila ada orang nasihat benda yang sisi yang negatif, yang mana kita rasa benda tu negatif, tak semestinya bila dia kritik kita, kritikan itu adalah satu bersifat negatif. Dia boleh jadi positif, dia bergantung kepada cara kita melihat lah kan. Tapi kita rasa yang ni nampak gaya macam nak cantah aku dah ni kan. Jadi berapa ramai orang begitu, sedangkan dia betul mungkin nasihat kita kerana dia sayang dekat kita, kerana dia tak mau kita terjebak dalam benda yang tak sepatutnya, maka dia nasihat kita. Jadi sepatutnya kritikan yang membina sebegitu kita anggap termasuklah dalam hadis ini kan. Seperti mana Nabi SAW boleh pergi kata dekat Abu Dhar, inni araka dha'ifan. Kalaulah Abu Dhar ni di zaman kita ni, kita kira hak ni lah yang hak tak ada lah orang yang lebih baik untuk memegang jawatan kepimpinan ni melainkan dia. Tapi tara tu pun
Nabi kata kat dia, inni araka dha'ifan, sesungguhnya aku lihat hang ni satu orang yang lemah. Lemah, apa maksud lemah kat sini? Dia mungkin lebih dari sudut salih, ahli ibadah, ilmu dan sebagainya, tapi bila mai melibatkan pengurusan, pentadbiran, bukan semua orang boleh terlibat dalam benda macam ni, kan? Dia adalah satu seni, kan? Macam mana nak kawal orang, macam mana nak ini, diplomasi, semua benda ni. Dan pengurusan juga kadang-kadang orang tu dia amanah, tapi dia tak pandai dari sudut nak urus, nak takbir dan sebagainya, menyebabkan berlaku ketirisan, berlakunya pecah amanah, yang mana benda tu berlaku di luar pengetahuan dia, kerana disebabkan dia ni tak pandai nak mengurus. So bukanlah dia tu sendiri satu orang yang jahat ataupun satu orang yang tidak amanah. Dia mungkin amanah, tapi dia tak pandai dari sudut selok-belok pengurusan. Sebab itu Nabi kata kepada dia, inni araka dha'ifan. Tapi Nabi sebut, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, dan aku nak untuk hang ni apa yang aku suka, untuk hang ni apa yang aku suka untuk diri aku sendiri. Jangan sesekali ambil kepimpinan ataupun jawatan ni. Baik. Lalu orang kata, habis macam mana yang Nabi SAW sendiri pergi jadi pemimpin? Ini berbeza kerana Nabi SAW beliau adalah rasul, beliau dilantik oleh Allah Azza wa Jalla sebagai rasul, dan beliau dipimpin, dipandu seperti mana Allah Taala kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan? Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat petunjuk, panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita taklah, kan? Jadi atas dasar itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat. Jadi untuk itu, antara faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni adalah kita sebagai seorang Muslim hendaklah saling nasihat menasihati antara satu sama lain, kan? Mengajak orang buat kebaikan, mencegah orang daripada melakukan kemungkaran, dan juga kita juga kena praktikkan dalam diri kita ni senantiasa berlapang dada sesama Muslim. Ini antara perkara juga faedah yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Rajab bila dia mensyarahkan hadis ni. Dia kata hadis ni menjadi asas dalam masalah, iaitu satu orang Muslim tu dia hendaklah kena ada sifat salamatus sadr. Salamatus sadr ni apa? Berlapang dada, kan? Sesama Muslim, dan dia tak boleh terjebak dalam benda-benda yang bersifat hasad, kan? Dengki, ghil, memanipulasi orang, kan? Menipu orang, kan? Sebab apa? Kalau dia suka untuk diri dia, maka dia seperti mana dia suka untuk diri dia, dia juga nak benda yang sama untuk saudara dia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, manusia ni, bukankah kita ni secara fitrahnya, kita ni nak kata pentingkan diri sendiri, tapi itulah hakikatnya. Kita kok mana pun kebiasaannya kita akan meletakkan diri kita terlebih dahulu sebelum orang lain. Kita akan mengutamakan kepentingan diri kita dulu sebelum orang lain. Tok Zah pijuh lah, makan ni pun kita akan pastikan hak kita ni, hak paling kita kalau makan ramai-ramai, kita mestilah akan ambil cedok dulu lauk hak kita paling berkenan dulu, kan? Kalau dalam mangkuk tu ada paha ayam, kemudian ada hak lain-lain dada, kita akan talar dulu hak paha tu. Pasal hak tu lah hak paling kita suka. Hak orang lain tak apa, orang lain lah. Yang penting kita selesai dulu hak kita. Itu basicnya, kan? Akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam ajak kita kepada dalam hadis ni supaya kalau kita nak satu benda baik untuk diri kita, termasuk dalam kesempurnaan iman, kita juga nak kebaikan yang sama untuk saudara kita. Jadi untuk itu, dalam konteks kebaikan, kalau kita adalah satu orang yang rajin datang salat berjamaah di masjid, maka kita juga nak saudara-saudara kita Muslim yang lain untuk rajin datang berjamaah di masjid. So dalam kes ni,
kita bukannya nak bersaing dari sudut siapa yang terpaling rajin main ke masjid, tak. Kita kalau boleh nak semua orang sama-sama dengan kita, kan. Sebab itu dalam hadis yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang la hasada illa fi ithnatain, kan. Tidak ada hasad, kan, melainkan dalam dua perkara, kan, dalam dua keadaan. Apa dia? Pertama, rajulun atahullahu malan, satu orang lelaki yang Allah Taala bagi kepada harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wan nahar wa ana an-nahar, dia menginfakkan harta tersebut siang dan juga malam. Wa rajulun atahullahu al-Quran, dan satu orang lelaki yang Allah Taala kurniakan kelebihan dia Quran dari sudut bacaannya yang baik dan sebagainya, fahuwa yaqra'uhu ana al-laili wa ana an-nahar, maka dia membaca Al-Quran tersebut pada waktu siang dan juga malam, kan. Baik. So dalam kes buat kebaikan ni, kita memang disuruh-suruh untuk berlumba-lumba dalam melaksanakan perkara kebaikan. Bahkan kita boleh ada perasaan hasad dalam kita berlumba-lumba kebaikan tersebut. Tapi hasad di sini dalam erti kata yang dalam konteks yang baiklah, ataupun sebahagian ulama sebut dengan satu istilah kita panggil ghibtah. Apa beza hasad dengan ghibtah? Hasad ni dia ni bercita-cita supaya nikmat yang dapat dekat saudara dia tu hilang. So kalau lah kawan tu rajin sedekah, dia ni harap supaya kalau boleh dia ni biar jadi bankrupt supaya lepas ni tak rajin sedekah. Biar kita jadi kaya, kita yang sedekah. Kat situ hasad. Tapi ghibtah ni, kita ni tak bercita-cita untuk dia tu hilang nikmat tersebut. Sebaliknya kita rasa aku pun kena pulun jadi sama macam dia, kan. So dalam kes ni Nabi SAW kata tidak ada hasad melainkan dalam dua perkara tadi, hak melibatkan sedekah dan juga rajin baca Quran ni, supaya kita ni kena ada berlumba-lumba seperti mana Allah Taala sebut dalam Quran, falyatanafasil mutanafisun, kan. Orang ni sebagai seorang muslim, kita sepatutnya saling berlumba-lumba, kan, dalam melaksanakan perkara-perkara yang baik, kan. Jadi dalam konteks ini, kan, kita pada dasarnya dalam kehidupan kita ni, kita memang tak dibenarkan untuk hasad lah. Kerana hasad ini, orang yang ada perasaan hasad, dia bukan nak kebaikan untuk saudara dia, sebaliknya dia nak kebaikan itu hilang daripada saudaranya. Jadi hadis ini juga menjadi asas untuk kita membenci perasaan hasad. Taib. Cakap senang, buat susah. Pasal apa? Pasal kita manusia lah, dan ini melibatkan soal dalaman jantung hati kita, dan setiap kita ni berbolak balik. Saat hari ni okey, hari lain tak okey, kan. Jadi atas dasar itu kita kena latih diri. Benda ni kena melibatkan latihan, kan. Kadang kalau tadi dalam konteks beragama, dalam konteks dunia memang hidup berjiran, tengok jiran, kan, tukar kereta, kita duduk kereta tu lah, kan, kereta yang sama. Jiran renovate dapur, kita duduk rasa macam dapur kita duk taratu saja, kan. Jadi benda-benda macam tu memang perasaan tersebut akan mai, yang mana kita mana ni, kan. Dia mula nak hasad. So bila dia hasad, dia mula buat benda-benda yang tak sepatutnya. Kalau dia setakat main dengan perasaan, hak tu pun sebenarnya dah memakan diri dia daripada dalam, apatah lagi kalau dia dah buat tindakan, maksudnya dia buat sesuatu yang boleh menghilangkan nikmat yang ada pada saudara dia tersebut, kan. Bagi rosak ke, kalau kawan tu buat bisnes, kita pun buat bisnes yang sama, dan kita duk perhati benda ni lama dah dalam masyarakat kita. Kawan tu pergi meniaga nasi lemak, nampak berjaya perniagaan nasi lemak dia, kita pergi buka satu meja nasi lemak juga sebelah dia, kan. Jadi mulalah nak berkelahi. Patutnya hang bukalah benda lain. Kawan tu dah jual nasi lemak, hang jual lah ayak, hang jual lah goreng pisang, benda yang lain, supaya tak ada lah menimbulkan pergaduhan, permusuhan di tempat yang sama. Tapi ini banyak berlaku dalam masyarakat kita kerana kita berlumba-lumba dalam benda yang bersifat dunia ni. Sebab tu para ulama menasihatkan dalam masalah
urusan akhirat kita memang patut berlumba-lumba. Bahkan para ulama ada bincang dalam masalah ni, penuhkan saf dalam masjid. Kan kita dituntut untuk penuhkan saf di depan ni, kan? Nabi SAW kata, "Lau ya'lamul mar," kalaulah satu orang kalaulah satu orang tu dia tahu apa kelebihan solat di saf depan ni, la atauhu walau habwan, nescaya dia akan berlumba-lumba untuk mai duduk saf depan ni walaupun sampai dia terpaksa merangkak, kan? Kalau dia tahu kelebihan tu. Jadi berdasarkan kelebihan tersebut, kita dalam nak penuhkan saf depan ni, kita patut berlumba-lumba. Dan tak boleh, sebahagian ulama kata tak boleh kita ni pi kan, entah pi lu kan, sila kan, benda tu banyak duk jadi kat kita, yang mana kita duk sila orang lain, yang kita tu kita duk belakang jugalah, kan? Sedangkan ini dalam masalah kelebihan ini, kita patutnya berlumba-lumba. Bukannya kita, yang ni kita tak panggil ithar. Ithar ni, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah Ta'ala menyifatkan para sahabat Nabi di kalangan Muhajirin dan Ansar ni, mereka ada sifat ithar, maknanya mengutamakan saudara dia, kan? Lebih daripada keperluan diri dia. Hak tu dalam urusan dunia, kan? Bagilah, kan? Utamakan dulu. Tapi kita jadi terbalik kurang, kan? Dalam urusan dunia nak bagi rumah kita, tengok kita bawa balik cucuk ataupun bawa balik buah durian banyak, jadi rumah kita kata nak bagilah kat jiran sikit, kita kata kat rumah kita, hak elok-elok tu, hak nampak hak tu kita, kan? Hak ada merekah tu kita bagi kat jiran kita. Kita lagu tu terbalik. Tapi dalam masalah ibadah, semayang sah depan dan sebagainya, sila kita sila orang lain, kita tinggal fadilat kelebihan tu, tak apa. Ni cara faham yang salah, kan? Apatah lagi kalau khususnya pada hari Jumaat, sepatutnya saf-saf depan inilah yang kita penuhkan terlebih dahulu, supaya ada ruang untuk orang lain di bahagian belakang. Kita patut berlumba-lumba, dan jangan kita bagi buka tinggal ruang-ruang sehingga orang lain pula terpaksa main duk lintas-lintas, sedangkan Nabi SAW larang kita ni langkah orang pisahkan orang berdua semata-mata kita nak langkah untuk nak pergi ke depan, kan? Jadi itu salah satu contoh je lah, kan? Nak kaitkan dengan hadis ini, iaitu kita suka untuk diri kita seperti mana kita suka kebaikan untuk diri kita, seperti itulah juga kita buat untuk saudara-saudara kita. Baik, dalam konteks yang kedua, yang mana Nabi SAW sebut tentang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, ia bukan setakat dilihat dari sudut benda yang kita suka semata-mata. Benda yang kita benci pun kita kena buat juga. Yakni benda yang kita tak suka orang buat kat kita, dan benda yang kita tak suka buat, kita jangan juga buat kepada orang lain, dan juga jangan kita biar orang lain pun kena seperti mana yang kita kena, kan? Jadi untuk atas dasar itu, seperti mana kita tak suka diri kita terjebak dalam maksiat, seperti itu jugalah kita tak mau saudara kita terjebak dalam maksiat. Maka atas dasar itu kita nasihat dia, kan? Kita nasihat dia. Baik. Dalam masalah ini, para ulama ada membincangkan tentang masalah bagaimana kita nak berinteraksi dengan saudara kita Muslim yang melakukan perkara yang salah. Hak macam tadi ni, kan, yang kita sebut awal tadi tu, kita ni nak panggil depa ni macam mana? Mukmin ke, muslim ke, dan sebagainya, kan? Naqisul iman dan sebagainya. Baik. Kenapa perkara ini dibincangkan? Kerana ya, memang antara tanggungjawab kita sebagai seorang muslim adalah mengajak orang buat baik, cegah orang daripada buat kemungkaran. Baik. Dalam keghairahan kita melaksanakan tanggungjawab tersebut, seperti mana kita nak kebaikan untuk diri kita, dan seperti mana kita nak supaya kalau kita ni buat salah, kita harap orang tegur dan nasihat kita,
dan jangan biar kita berterusan dalam benda yang salah tersebut. Seperti itulah juga kita kena buat pada saudara kita. Dan seperti mana kita nak diri kita dinasihati, ditegur, seperti itu jugalah kita nasihat dan tegur saudara kita dengan cara yang baik. Kita benci benda mungkar, tak nafikan. Kita benci perbuatan mungkar, amalan yang mungkar, tetapi itu tidak bermakna kita benci individu tersebut dan cara kita berinteraksi dengan orang yang melakukan dosa ataupun sesuatu kesalahan tersebut. Masalah kita hari ini adalah kita tahu yang umat Islam hari ini ramai di kalangan umat Islam yang jahil, jauh daripada agama, kan? Hidup mereka mungkin nama atas nama saja Muslim, tetapi tidak mengamalkan cara hidup sebagai seorang Islam. Atas banyak sebab, atas masalah jahil, atas masalah tidak ada sokongan dalam masyarakat, atas pelbagai lagi masalah-masalah yang lain. Maka zaman ini adalah zaman yang ramai orang jahil. Maka kita patut ambil pendekatan yang lemah lembut, nasihat elok-elok, cakap elok-elok, pesan banyak kali. Ya, saya tak nafikan benda ni bukanlah mudah. Benda ni kadang-kadang menyebabkan kita ni kadang-kadang hilang sahabat dengan orang ni, kan? Tak kata kat orang lain lah. Saya sendiri pun kadang-kadang kita sampai ke tahap kita hilang sahabat. Pasal lah hang ni sampai tak faham-faham sangat ni, kan? Kita sampai nak marah. Tapi kita kena ingat bahawasanya setiap orang tu dia ada background latar belakang yang berbeza-beza. Kita alhamdulillah Allah Azza wa Jal bagi kelebihan kat kita. Kita ni jenis rajin main masjid, rajin hadir ke kuliah, rajin hadir majlis ilmu, dengar benda-benda yang baik. Tetapi ada saudara-saudara kita Muslim yang mana mereka ini tak sama cara hidup mereka dengan kita. Jadi mereka ni dilihat dalam masyarakat sebagai orang geng-geng tak elok lah, kan? Kita tak maulah kata sampai ahli maksiat, tapi kadang-kadang ada orang label golongan ini seperti itu, kan? Lalu mereka ni disisihkan, sudahlah mereka jahil, sudahlah mereka ni dipinggirkan dan macam-macam lagi. Lalu kita bila berinteraksi dengan mereka ni, kita ambil pendekatan yang menyebabkan mereka ni lagi jauh daripada agama. Kita benci benda mungkar, tapi kita tidak membenci individu tersebut. Maka kita kena nasihat dia seperti mana kita nak orang nasihat kita dengan cara yang baik, seperti itu kita kena nasihat dia dengan cara yang baik. Dan termasuklah perkara dalam hal seperti ini, teguran, nasihat, saling tegur menegur, saling memperbaiki antara satu sama lain. Ia sepatutnya berlaku antara orang muda dengan orang tua, orang berilmu dengan, memang selalunya orang berilmu lah, ustaz dan sebagainya akan nasihat orang lain. Tapi dia juga kena tahu yang dia juga manusia, dia juga terdedah kepada kesilapan. Maka sepatutnya dia juga mesti bersikap terbuka untuk nak menerima teguran. Jadi jangan duk rasa kalau dah diangkat sebagai ustaz, tok guru dan sebagainya, maka sudah tidak boleh ditegur. Ataupun kita rasa orang lain mungkin profesionnya berbeza daripada kita, kan? Mungkin dia tu engineer ke pilot ke, kan? Jadi kita rasa dia tu tak layak untuk nak tegur kita. Hang siapa, kan? Hang bukannya orang dalam bidang ni pun, kan? Siapa nak tegur-tegur dan sebagainya, siapa nak nasihat, kan? Jadi dalam hal ni sepatutnya kita bersikap terbuka, dan kita kena buang juga sifat kibir ni. Kita rasa takabur, kita rasa besar diri, kita tak mau menerima yang hak, kan? Menerima perkara yang benar daripada orang lain. Bahkan kita ego dan juga sombong, kan? Dan kita tak mau dengar nasihat daripada orang lain, walaupun kita sendiri tahu benda yang kita buat tu salah. Berapa ramai dah orang hari ni yang terperangkap dengan hal ini, khususnya
orang yang ada ilmu kan, ustaz dan sebagainya. Mereka diuji dengan syuhrah, kemasyhuran, mereka diuji dengan pengikut yang ramai, diuji dengan puji-pujian, sehingga bila orang nasihat mereka tak boleh nak terima nasihat. Ini masalah. Jadi kita pun sama, setiap orang ada ego masing-masing. Kita sebagai ayah, kita sebagai suami, kita sebagai bos di tempat kerja, kita ada perasaan tersebut yang mana kita rasa dalam banyak keadaan kita lah yang paling betul. Tapi akan ada keadaan yang mana kita mungkin salah. Maka kita patut bersikap terbuka dalam hal ini untuk menerima teguran, untuk ditegur, diperbaiki. Apatah lagi kita hidup di zaman yang teguran kadang-kadang ia dilakukan secara terbuka kan? Kita patut berlapang dada dalam hal ini, cuba untuk nak memperbaiki diri kita sendiri. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, antara perkara lain lagi yang dibincangkan oleh para ulama dalam hadis ini adalah tentang apa nama? Tadi saya dah sebut dah tadi tentang mengelakkan rasa takabbur. Maka lawan takabbur itu adalah tawadhu'. Banyak sebenarnya nukilan daripada ulama salaf tentang masalah tawadhu' ni, tapi saya antara benda yang saya rasa sangat menarik adalah dinukilkan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i pernah kata, wadidtu anna an-nasa ta'allamu hadzal ilma wa lam yunsab ilayya minhu syai'. Kata Imam Asy-Syafi'i, dia kata, aku ni sukalah kalaulah orang ramai ni depa mengaji, depa dapat ilmu pengetahuan dan tidak dinisbahkan, tidak diberi kredit benda tu ke atas diriku kan. Jadi dia ni nak kalau boleh orang lain dapat ilmu pengetahuan walaupun ilmu tu asalnya mai daripada dia, tapi tak kredit kat dia pun tak mengapa kan. Ini salah satu bentuk tawadhu' kan ahli ilmu, dan mereka ni mendidik diri mereka terlebih dahulu untuk bersikap dengan sikap tawadhu' sebelum mereka nak nasihat orang lain, dan mereka cuba sedaya upaya mengelakkan diri mereka terjebak dalam takabbur yang mana tak mau menerima kebenaran walaupun datang daripada anak murid dia ataupun orang yang lebih kurang berilmu daripada dia. Baik, hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, itu antara beberapa faedah lah yang boleh kita ambil daripada hadis ni. Mudah-mudahan insya-Allah di kuliah yang akan datang kita akan sambung pula pada hadis yang ke-14 tentang Abdullah bin Mas'ud, hadis Abdullah bin Mas'ud insya-Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.